A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama insya-Allah dalam sesi tadabbur Al-Quran, dalam sesi membaca tafsir ringkas daripada muka surat Al-Quran, yang kita pada hari ini insya-Allah telah sampai kepada muka surat yang ke-405. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini insya-Allah akan membaca pada surah Ar-Rum, insya-Allah, iaitu pada muka surat yang kedua daripada surah Ar-Rum. Sebagaimana telah kita nyatakan sebelum daripada ini, bahawa surah ini mempunyai mempunyai temanya yang tersendiri. Setiap surah daripada surah Al-Quran ini dia ada tema-tema dia yang tersendiri, yang cantik jika sekiranya kita boleh faham, kita boleh tahu, dan supaya cara pemahaman kita terhadap sesuatu surah itu kita akan dapat bentuk, kita akan dapat gambarkan, dan kita akan dapat arahkan. Walau bagaimanapun itu semua adalah merupakan ijtihad para ulama, berdasarkan kepada apa yang dilihat oleh ulama daripada keseluruhan daripada kandungan surah itu, maka dia mempunyai satu hala yang tersendiri pada setiap surah itu. Jadi walau bagaimanapun ini bukanlah sesuatu benda yang pasti 100% yang kita kata qat'i, mesti, maknanya tidak ada yang lain. Mungkin ada ulama-ulama yang mungkin berbeza pendapat lah dari sudut apakah tema kepada setiap surah-surah tersebut, tetapi kita mengambil panduan daripada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama yang membaca surah-surah tersebut, dan kemudian memberi panduan kepada kita untuk kita, membantu kita untuk memahami surah-surah daripada Al-Quran tersebut, insya-Allah. Pada hari ini kita akan baca daripada surah Ar-Rum. Jadi surah Ar-Rum ini insya-Allah kita akan ceritakan nanti apakah dia punya tema utama dan surah Ar-Rum ini bila sampai kepada waktunya, insya-Allah. Kita telah tengok sebelum daripada ni, iaitu surah Ar-Rum ini dia mempunyai, menceritakan, dimulakan, diberi nama dengan Ar-Rum ini kerana Allah Subhanahu wa taala pada permulaan surah ini dia menceritakan tentang kisah Rom, iaitu kemenangan Rom ke atas Farsi. Jadi Rom itu adalah salah satu daripada bangsa yang besarlah pada masa tersebut. Jadi ada dua kuasa besar pada masa Nabi SAW, sebelum lagi Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada kat sana Farsi dan juga Rom, dan mereka ini saling bertempur di antara satu sama lain, saling berebut, saling mencari pengaruh dan sebagainya, dan mereka ini mempunyai empire yang besar lah. Tetapi tanah Arab pada masa tersebut adalah seolah-olahnya macam tidaklah dikuasai sangat oleh sama ada Rom ataupun Parsi. Kerana apa? Kerana tanah Arab pada masa tersebut adalah tanah yang gersang, yang kering, yang tak ada air dan tak ada tanaman. Yang ada hanyalah kota Mekah, iaitu menjadi tempat kunjungan orang-orang daripada orang Arab semuanya pergi ke tempat tersebut kerana adanya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Selain daripada itu tak ada. Tetapi berita tentang apa yang berlaku kepada Rom, kepada Farsi ni memang sentiasa diambil tahulah oleh orang-orang tanah Arab ni, orang Mekah. Kerana apa? Kerana mereka ini selalu membuat kunjungan ke sama ada ke Damsyik, iaitu kawasan Rom, ataupun ke kawasan Yaman, di mana ianya adalah dipengaruhi oleh kerajaan Farsi pada masa tersebut. Jadi oleh kerana perniagaan mereka pergi ulang-alik, jadi mereka pun tahulah peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada dua kuasa besar tersebut. Walaupun kuasa besar tersebut tidaklah mengganggu sangat mereka kerana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi tetapi oleh kerana satu kelompok ni, iaitu kelompok Rom ni adalah Kristian dan Farsi ni adalah Majusi, jadi kedua-dua ni ada mempunyai pengaruhnya dari segi perasaan kepada orang Islam, iaitu orang Islam yang lahir di Mekah ini selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini mempunyai tendensi, iaitu orang Rom ni adalah lebih dekat kepada mereka daripada orang Farsi, walaupun kedua-duanya adalah kufar, walaupun kedua-duanya adalah bukan Islam, tapi oleh kerana ini adalah ahli kitab dan satu ini adalah Majusi yang lebih dekat kepada
agama penyembahan berhala yang dibuat oleh orang-orang Mekah kan. Jadi oleh kerana itulah maka kemenangan itu memberi impak jugalah kepada kepada mereka dari segi beritanya, dari segi kecenderungan hatinya. Jadi kita telah baca sebelum daripada ni bahawa telah menjadi salah satu daripada tanda kehebatan Al-Quran, tanda benarnya Al-Quran itu ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa orang Rom ini akan mengalahkan Farsi pada tak berapa lama lagi, dan tiba-tiba ianya betul-betul berlaku. Tetapi ini semua walaupun telah jelas ia tidaklah juga menjadikan orang-orang yang di Mekah tu, orang-orang yang sedang berdepan dengan Nabi Muhammad SAW itu, mereka ini beriman. Mereka tetap juga menolak. Jadi sebab itulah selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala mulalah menceritakan bahawa sebenarnya banyak lagi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada peristiwa tersebut, selain daripada apa yang disebutkan oleh Allah SWT akan berlaku itu. Maknanya banyak lagi tanda-tanda yang insya-Allah kita akan lihatlah melalui surah Ar-Rum ini. Jadi bila kita teringat kepada surah Ar-Rum, perkataan Ar-Rum, maka kita ingatlah peristiwa ini apa iaitu Al-Quran adalah menjadi tanda kepada kebenaran, sesuatu kebenaran itu. Jadi mari kita sama-sama insya-Allah masuk ke muka surat 405 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu la yukhlifullahu wa'dah walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang kita baca pada pagi ini adalah sambungan daripada ayat yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu dia menceritakan tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini apabila dia menjanjikan sesuatu benda, maka dia tidak akan tidak menunaikan janjinya. Maka Allah Taala akan menunaikan janjinya. Jadi sebagaimanalah berlakunya dalam peristiwa Rom dan juga Farsi ni, Allah Taala sebutkan dia akan memenangkan, dia akan beri kemenangan, dan memang ianya berlaku. Jadi itu adalah salah satu daripada benda yang Allah Ta'ala nak sebutkan kat sini, iaitu apa? Apabila Allah Ta'ala menjanjikan dia nak beri kebaikan, dia nak beri pahala, dia nak bagi syurga kepada orang-orang yang beriman, dan dia akan berikan azab, kenakan azab kepada orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang mendustai Nabi dan juga Rasul, maka itu adalah janji Allah, maka Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak menunaikan janjinya. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tapi masalahnya ialah banyak daripada manusia ni, mereka ni tidak tahu. Tidak tahu maknanya dalam erti kata bahawa tidak menerima, tidak merasai bahawa Allah Ta'ala ni akan menunaikan janjinya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kan, bagaimanakah sifat orang-orang yang kafir ini, ataupun orang-orang yang duniawi ini, ataupun orang-orang yang tidak mahu beriman ini. Mereka ialah Allah Ta'ala sebut kat sini. Dan benda ni menjadi itu tanda lah, menjadi apa yang satu benda yang dari dulu di zaman Nabi SAW sampailah kepada zaman sekarang, kepada zaman akan datang pun, satu benda yang hakikat yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita, iaitu apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ulama-ulama tafsir sebut kat sini, iaitu bila menyebutkan ayat ini, iaitu mereka ini mengetahui zahiran minal hayatid dunya. Jadi maksudnya disebutkan di dalam tafsir jalan lain bahawa maksud zahiran minal hayatid dunya ini iaitu mereka ini pandai dari sudut keduniaan. Maknanya orang-orang kafir ni, mereka ni manusia, Allah Ta'ala berikan akal pemikiran kepada mereka. Jadi mereka ni boleh tahu. Mereka tahu macam mana nak buat ni. Jadi apa yang kita lihatlah pada hari ni. Kalau zaman dulu, Allah Ta'ala, ahli tafsir menyebutkan, mereka tahu nak az-zira'ah, mana pertanian, untuk peternakan, untuk membina bangunan dan sebagainya. Dan apa yang kita lihat pada hari ini lebih advance lagi kan. Kita tengok manusia ni pandai, tahu semua. Mereka buat universiti, buat kajian, buat survey, buat research, macam-macam manusia kita tengok pada hari ini. Jadi
memang betul lah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan. Itu memang betul, Allah Taala sentiasa betul dalam Quran. Jadi Allah Taala sebut kat sini menyatakan pada kita, memberi mindset kepada kita, iaitu apa? Manusia ni ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka ni kalau part tentang kehidupan dunia, macam mana nak buat, mereka akan tahu. Mereka boleh gali sana, korek sana, tahu ada sini kan, ada minyak ke, ada bijih ke, ada galian ke, mereka tahu nak pergi kan. Itu memang expert. Tetapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi kalau part tentang akhirat, tentang hari akhirat, mereka tak tahu. Bukan tak tahu, maknanya mereka ni ghafilun. Kita dah cerita dah, mereka tahu kan maksudnya, tetapi mereka ni tidak ambil endah, mereka tidak. Jadi itulah hakikat manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, bahawa manusia itu sifatnya macam tu. Jadi maknanya, ertinya apa? Iaitu kita ni jangan imbihar, dia kata. Jangan imbihar ni iaitu jangan terkejut sangat, jangan terpegun sangat dengan apa yang ada pada manusia pada hari ini. Kalau kita tengok mereka ni, masya-Allah kan, maju hebat kan. Itu adalah dunia. Tapi jika sekiranya mereka hebat dalam dunia, tetapi mereka ini ghafilun anil akhirah, mereka ni lalai daripada akhirat, tak endah terhadap akhirat, maka sebenarnya mereka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul lah apa yang Allah Taala sebut di dalam ayat yang ke-7 dalam surah Ar-Rum ini. Kemudian awalam yatafakkaru fi anfusihim. Allah Ta'ala sebutkan lagi, kenapa mereka ni tak fikir pasal diri mereka. Jadi kalau sebelum daripada ni Allah Ta'ala suruh kita tengok di langit, dunia, macam-macam semua kan, sekarang ni salah satu daripada benda yang sepatutnya mereka fikirlah, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Mereka tak fikir ke pasal diri mereka. Kemudian ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak menjadikan langit, bumi dan sebagainya itu dan apa di antara keduanya melainkan dengan hak. Dengan hak ni artinya ialah dengan kebenaran. Jadi apa maksud kebenaran kat sini? Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum daripada ni, bahawa kita akan ceritakan benda ni. Kita akan ceritakan benda ni selepas daripada ini, insya-Allah ada masa yang sesuai, maka kita akan ceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni menjadikan semua benda itu dengan bil haq. Dan juga ajalin musamma, ada masanya dia akan habis, dia akan tamat tempoh dia. Maka ada benda yang akan kekal selama-lamanya kan. Mesti akan ada benda yang akan ada masa dia. Bangunan yang tinggi ke, nyawa manusia itu memanglah kan akan mati kan. Apa-apa yang hidup pun akan mati kan. Kalau kita kata corona sekarang ni kan, dia akan mati tak? Sampai masa dia akan mati juga kan. Dia akan mati. Jadi jangan bimbanglah. Semua benda yang ada atas dunia ini akan rosak binasa, akan habis umurnya. Kan? Jadi Allah Ta'ala sebutkan tu. Allah Ta'ala tidak jadikan semua benda melainkan ada ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi manusia ni, banyak daripada manusia ni tak yakin untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Iaitu masalahnya tak yakin akan berjumpa dengan Allah. Maksud berjumpa dengan Allah ini akan dibalas kembali, akan dibangkitkan kembali, akan berlakunya akhirat ni. Jadi benda tu ramai manusia tidak yakin. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Allah Taala sebut ni. Kenapa mereka ni tak berjalan? Jadi adakah manusia ni tidak berjalan? Tak. Bukan manusia ni tidak berjalan. Manusia ni berjalan. Pergi Korea, pergi Jepun, pergi Itali, pergi Spanyol, mereka pergi kan. Manusia ni memang pergi. Tetapi masalahnya ialah, iaitu Allah Ta'ala sebutkan fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Allah Ta'ala sebut berjalan ni bagus, tetapi dengan syarat tujuan berjalan tu ialah apa? Melihat kepada apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu akibat daripada pendustaan mereka terhadap Rasul-Rasul, terhadap Islam. Jadi mereka dustakan nabi-nabi mereka dustakan ajaran-ajaran yang benar. Jadi apa yang menyebabkan berlaku pada mereka? Kita pergi ke Rom contohnya, kita pergi ke Greek, kita tengok kan banyak bangunan-bangunan tua, bangunan lama kan. Kita pergi ke Mesir, kita tengok apa? Piramid Kita tengok benda-benda tu. Apakah piramid ni? Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran cerita pasal Firaun. Allah Ta'ala sebutkan kat sini, kita pergi ke Pompei katakan di Itali kan. Kita akan tengok benda-benda yang berlaku ni kan. Jadi semua benda tu sebenarnya adalah akibat. Allah Ta'ala sebut situ akibatu iaitu akibatul lazina min qablihim. Akibat
apa yang telah berlaku sebelum daripada mereka. Kalau tanah Arabnya maknanya pada masa itu ialah Samud, kaum Nabi Soleh dan sebagainya kan. Semua tu nampak, boleh dilihat. Kemudian kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aksara mimma amaruha. Allah Taala sebut sini, iaitu orang-orang yang dulu ni sebenarnya dia kata lebih kuat lagi. Ashadda minhum, kuwah tu maksudnya lebih kuat lagi daripada orang-orang Mekah ni. Jadi kalau orang Mekah ni kata hebat sangat ke, mereka tak ada hebat sangat tetapi orang-orang yang sebelum daripada kamu lebih kuat lagi. Jadi kalau kita baca sekarang ayat ni kita rasa kita ni hebat kan, tapi sebenarnya kalau kita tengok orang dulu tu hebat lebih kuat lagi. Kita tak boleh, sebab itulah ada atas dunia ni yang dinamakan sebagai apa, barang-barang ajaib di dunia. Wonderful, apa benda yang pelik. Macam mana manusia dulu ni dia boleh bina benda ni, dia boleh bina piramid. Sehingga adalah teori sampai kata tak, piramid ni bukan dibina oleh manusia tetapi dibina oleh makhluk daripada angkasa lepaslah mana yang datang telah membina. Jadi sebab apa? Ketepatan dia, kehebatan dia dengan batunya, dengan lubangnya dalam tanah, dengan semua kan, dengan astronomi yang tepatnya, dengan engineering yang tepatnya, menjadikan manusia itu rasa terpegun sekarang ni. Jadi sebenarnya apa yang dah dipadamkan, yang tak nampak tu sebenarnya lebih hebat lagi. Kaum Sabak contohnya, dia membina empangan. Jadi maknanya hebat tu kan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, kaum terdahulu ni, mereka ni sebenarnya lebih kuat. Ashadda minhum quwwah. Semua kita tak tahu kan. Kita tengok akan masuk dalam saya tak masuk kan, tetapi maknanya kan, dalam kubur Firaun kat bawah tu kan, di bawah piramid tu, kita tengok kat situ kan, ada lukisan-lukisan yang dilukis dengan warna-warni yang sampai sekarang tidak pudar. Itu yang peliknya kan. Maknanya kala-kala tu tidak pudar walaupun ribuan tahun. Kita kalau buat cat sikit apa benda dia akan lama-lama akan pudar kan. Kena kering, kena apa benda sikit kan, kena angin ke apa semua kan, lama-lama dia akan pudar juga. 100 tahun boleh tahan kala kan. Jadi ini adalah satu kepelikan. Padahal manusia pada zaman tu apa teknologi dia. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut ni asyadda minhum quwwah. Mereka ni lebih kuat lagi. Wa amaru wa asarul arda, mereka ni menternak, mereka ni membolak-balikkan bumi. Artinya ialah mereka ni bertanam. Mereka boleh bertanam, ada teknologi sini, boleh gali sini, jumpa besi sini, jumpa emas kat sini dan sebagainya kan. Kan banyak orang dulu ni memakai emas sampai bertantan emas mereka ni kan. Maknanya daripada mana mereka dapat emas ni? Mereka asarul arda, mereka bolak-balikkan bumi ini sehingga mereka dapat. Jadi maknanya itu kehebatan lagi. Asyadda, kemudian asarul ar, kemudian amaruha. Wa amaruha ni maknanya mereka kalau ikut memakmurkan maknanya mereka mempergunakan bumi ni. Mereka mengambil faedah daripada bumi yang ada di bawah mereka ni lebih daripada apa yang kamu buat. Allah sebut aksara mimma amaruha, lebih daripada orang Mekah tu membuat terhadap bumi ni. Tetapi apa yang terjadi pada mereka? Tetapi Allah Ta'ala kata waja'athum rusuluhum bil bayinat. Kemudian orang-orang terdahulu ni datanglah rasul-rasul ceritakan kepada mereka kan, dengan tanda-tandanya, dengan hujah-hujahnya, bayinat, dengan penjelasannya. Tapi apa yang jadi pada mereka? Mereka tidak menerima. Allah Ta'ala tak sebut kat sini tetapi dalam tafsir disebutkan kata, iaitu Allah Ta'ala tak sebut kat sini, faham sendirilah, iaitu selepas daripada Rasul datang, ceritakan mereka tak terima Rasul-Rasul itu, lalu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata fama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah Taala tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri apabila mereka ini dikenakan siksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summa kana akibatal ladzina asa'us su'a an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Allah Taala sebut kat sini lagi, iaitu apa kan, tentang apa, akibat itulah dia akibat. Summa kana akibatul ladzina asa'us su'. Jadi ada bacaan dalam qiraatnya dibaca dengan summa kana akibatu, bukan ta. Jadi kita biasa baca ta lah kan. Tapi itu adalah dua bacaan lah. Jadi tu pun ada bacaan, ta pun ada bacaan. Kita baca ta, tapi ada juga bacaan tu dengan bacaan tu kan. Jadi summa kana akibatu gitu dibaca. Jadi kita baca summa kana akibatal ladzina asa'usu. Allah Taala sebut itulah balasan orang-orang yang buat jahat. Mereka ini akan mendapat neraka asu itu
As-su' tu ialah maknanya ialah balasan neraka kepada mereka. An kazzabu bi ayatillah. An situ ialah kalau diikutnya ada ba' kat situ, tapi ba' situ mahzuf, iaitu bi'an gitu kan. Bi'an tu ialah disebabkan oleh kerana mereka mendustai ayat-ayat Allah. Jadi sebab itulah mereka ini dikenakan dengan balasan tu. Balasan tersebut kerana apa? Bi'an kazzabu bi ayatillah, kerana mereka mendustai. Ba' tu tak ada dalam bacaan bukan ba' tu, tetapi dari segi bahasa Arabnya ba' kat situ ada tapi mahzuf. Mahzuf maknanya ialah dibuang maknanya. Dibuang sebab apa? Boleh difahami an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka ini mempermainkan, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, memperolokkan Rasul-Rasul, memperolokkan apa yang dibawa oleh orang yang membawa kebenaran. Kemudian Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh summa ilaihi turja'un. Seterusnya ialah Allah Taala sebutkan bahawa dialah yang memulakan penciptaan. Ada lagi Tuhan lain yang memulakan penciptaan, dulu tak ada semua. Kemudian Allah Ta'ala memulakan penciptaan, kemudian summa yu'iduh, kemudian dia kembali maknanya mengulang lagi, summa ilaihi turja'un, dan kemudian dia kepadanya lah kamu akan dikembalikan. So di sini pun ada bacaan satu lagi, summa ilaihi yurja'un, kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah mereka semua ini akan dikembalikan. Jadi mana ada dua lah kat situ kan, yurja'un dengan turja'un. Jadi dua-dua tu bacaan qiraat. Jadi dalam qiraat kita baca turja'un, kemudian kepadanya lah, kepada Allah mereka itu dikembalikan. Wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun, dan kemudian bila berlakunya hari kiamat, summa wa yauma taqumus saah, dan ketika berlakunya hari saah itu, iaitu hari kiamat ketikanya, waktunya, kalau ikut tak saah tu maknanya waktu waktunya, yublisul mujrimun. Yublisu maknanya sini ialah maknanya tersenyaplah, maknanya terdiamlah. Yublis bukan ragu-ragu, bukan, tapi maksudnya ialah terdiam, mereka tak bercakap lagi, baru tahu pada masa tu lah berlaku betul. Bila berlaku betul maknanya mereka pun tersenyaplah, tak ada nak hujah-hujah lagi. Al mujrimun, orang jahat tu. Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin. Tak ada lagi lah syuraka mereka ni nak menjadi syafaat kepada mereka. Tak ada orang boleh tolong. Berhala-berhala ni tak boleh lagi nak tolong mereka. Kemudian wa yauma taqumus saatu yauma idzin yatafarraqun. Pada hari kiamat ni maka akan terpecah dua. Yatafarraqun tu maknanya berpecah. Berpecah situ ialah berpecah dua, iaitu satu golongan orang yang beriman dan satu golongan lagi ialah orang-orang yang tidak beriman. Jadi pada sekarang ni manusia ni berpecah juga. Tapi berpecah kerana lain setengah tu kan, berpecah kerana kerja, berpecah kerana jantina, berpecah kerana kulit, ras kan, macam-macam sekali kan. Tapi di akhirat nanti berpecah dua tu ialah apa? Satu beriman, satu tak beriman. Allah Taala pecahkan macam tu. Kemudian fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fahum fi rawdatin yuhbarun. Kemudian Allah Taala sebutkan perbezaan orang-orang yang beriman pada hari tersebut, iaitu pecah dua. Orang beriman ni mereka ni apa? Orang beriman dan beramal soleh, allazina amanu wa amilus solihat fahum fi rawdatin. Mereka ini fi rawdah. Rawdah ni artinya ialah jannah kat sini, iaitu syurga. Mereka ini di dalam syurga, yuhbarun artinya ialah daripada habur. Habur ni maknanya gembira, maknanya bergembira, berseronok. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan duduk dalam kelompok dalam syurga dan mereka akan seronok dalam tu. Jadi setakat itu sajalah yang kita baca pada hari ini. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat manfaat daripada ayat yang kita baca pada hari ini, muka surat 405. Jadi kita akan jumpa lagi insya-Allah esok pada muka surat yang ke-406 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.